Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi di dalam kelas sains KSSM tingkatan 4, bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Standard kandungan 3.1 suhu badan. Standard pembelajaran murid boleh 3.1.1 mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. 3.1.2 menginterpretasi suhu badan. Apakah dia suhu badan? Baik, suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Maka suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Kita perlu memastikan suhu badan kita sentiasa berada pada julat suhu normal. So, pelajar apakah suhu normal bagi suhu badan kita? Jadi, suhu normal bagi badan manusia ialah 36.9 darjah Celsius ataupun 37 darjah Celsius. Mengapa suhu badan manusia ini perlu berada di dalam keadaan normal? Supaya badan kita dapat berfungsi pada tahap yang optimum. Jadi terdapat beberapa jenis termometer yang boleh digunakan untuk mengukur suhu. Yang pertama ialah termometer klinik. Termometer klinik ini digunakan untuk menyukat suhu badan, iaitu termometer ini boleh menyukat suhu dalam julat 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Yang ni yang selalu digunakan di hospital ataupun klinik ya. Okey, termometer yang kedua ialah termometer makmal. Yang ni selalu pelajar gunakan di dalam makmal untuk menyukat suhu. Digunakan untuk menyukat suhu cecair dan dia boleh menyukat suhu dalam julat negatif 10 darjah Celsius hingga 110 darjah Celsius. Baik, cuba pelajar perhatikan gambar. Apa perbezaan di antara termometer klinik dengan termometer makmal ni? Yang pertama, termometer makmal lebih panjang dan termometer makmal juga boleh menyukat suhu yang lebih tinggi berbanding dengan termometer klinik. Okey, termometer yang ketiga, termometer rektal. Okey, apa kegunaan termometer rektal ni? Digunakan untuk menyukat suhu badan melalui tubuh. Okey, dan yang terakhir sekali, termometer inframerah. Cikgu rasa pelajar sudah biasa dengan termometer ni. Ya, setiap pagi sebelum masuk ke kawasan sekolah, anda pasti akan ditembak dengan termometer ini di dahi oleh pengawal keselamatan ataupun guru yang bertugas. So, apa kegunaan termometer inframerah ini? Digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Baik, mari kita lihat bagaimana penggunaan keempat-empat termometer ini. Okey, yang pertama, termometer klinik. Ini termometer yang selalu digunakan yang biasa. Ya, yang ini adalah termometer digital kita panggil. Okey, termometer klinik, kita yang pertama sebelum menggunakan termometer klinik, kita perlu pastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Kenapa di bawah 35 darjah Celsius? Kerana pada suhu di bawah 35 darjah Celsius ni selalunya kita katakan termometer berada pada keadaan suhu bilik. Okey, yang kedua, kalau termometer itu melebihi 35 darjah Celsius, apa yang perlu pelajar lakukan? Pelajar perlu mengipaskan termometer tersebut sehingga bacaan berada di bawah 35 darjah Celsius. Ni biasa ya, kalau dulu-dulu ya, selalunya sekarang kat klinik kebanyakannya dah guna termometer digital. Kalau di hospital masih lagi menggunakan termometer klinik yang manual ni ya. Doktor misi
akan mengibas-ngibaskan termometer sebelum mengambil bacaan. Okey, yang ketiga, kita perlu letakkan termometer tersebut di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama kira-kira 2 hingga 3 minit atau sehingga kedengaran bunyi bip ini jika kita gunakan termometer klinik jenis digital. Dan akhir sekali, kita boleh keluarkan termometer tersebut dan rekodkan bacaan suhu. Okey, kita pergi kepada termometer yang kedua. Ya. Okey, sebelum kita pergi kepada termometer makmal, kita perhatikan dulu pada termometer klinik ni jika pelajar-pelajar terdapat satu lekukan di sini. Baik, lekukan di sini kita panggil dia ialah pencerutan pada termometer. Baik, apa fungsi pencerutan pada termometer ni? Ianya bertujuan supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut atau ketiak. So, keadaan ini akan membolehkan kita mendapat bacaan yang lebih tepat. Pada termometer makmal, tiada pencerutan ni, hanya pada termometer klinik. Okey, kita tengok termometer makmal. Okey, yang selalunya dalam makmal yang berwarna kuning ini ataupun yang berwarna putih. Okey, termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana termometer makmal tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Yang ni kita dah bincangkan tadi bahawa termometer makmal tidak ada pencerutan. Kalau tak ada pencerutan ni apa yang berlaku tadi? Maknanya suhu boleh turun dengan cepat dan bacaan yang kita perolehi adalah kurang tepat. Okey, apabila termometer dikeluarkan daripada badan sama ada daripada bahagian mulut ataupun ketiak, maka suhu akan turun dengan cepat akibat daripada tiada bahagian pencerutan tadi. Ya, okey. Jika menggunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, bacaan suhu perlu diambil ketika termometer masih di dalam mulut atau di bawah ketiak untuk memastikan bacaan yang lebih tepat. Boleh nak guna untuk ambil suhu badan? Boleh. Cuma pelajar tidak boleh mengeluarkan termometer tersebut. Perlu baca semasa termometer berada di dalam mulut ataupun di bawah ketiak. Okey, termometer yang ketiga, termometer inframerah. Yang ni yang selalu kita gunakan iaitu termometer yang digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. So, kita arahkan termometer pada jarak kira-kira 5 cm pada individu tersebut dan perlu diingatkan jangan halakan termometer tersebut ke arah mata sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, boleh tengok pada gambar. Okey, kita boleh rekodkan bacaan suhu dan pembacaan suhu menggunakan termometer inframerah ni adalah sangat cepat. Termometer yang keempat ini mungkin pelajar jarang jumpa ataupun kita boleh ataupun lebih dikenali sebagai termometer Dubo. Baik, termometer ini biasanya digunakan pada bayi yang kurang daripada 3 bulan. Apa yang perlu kita buat? Kita bersihkan muncung termometer tersebut menggunakan alkohol ni ya. Bahagian hujung ni kita bersihkan guna alkohol. Kemudian kita sapukan jeli petroleum pada muncung tersebut untuk memudahkan termometer dimasukkan ke dalam tubuh bayi. Okey, lepas tu kita angkat kaki bayi, masukkan termometer ke dalam tubuh bayi kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm. Lepas kita letak gel tadi, angkat kaki dan masukkan termometer. Dan biarkan termometer sehingga kedengaran bunyi bip. So, termometer jenis ni kalau pelajar tengok adalah jenis digital. Maka kita perlu menunggu bunyi bip sebelum kita
rekodkan bacaan suhu. Okey, apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal? Kita tahu tadi suhu badan manusia yang normal ialah 36.9 darjah Celsius ataupun 37 darjah Celsius. Maka kalau suhu badan melebihi normal, maka kita katakan individu tersebut adalah demam. So, apakah faktor-faktor? Yang pertamanya ialah sekiranya terdapatnya jangkitan. Jangkitan sama ada daripada bakteria ataupun daripada virus yang boleh menyebabkan suhu badan seseorang meningkat daripada normal. Yang kedua, apabila kita berada di bawah selaran ataupun keadaan panas melampau, ya, bila cuaca panas kita berada di bawah di kawasan luar, maka kita boleh perkara tersebut boleh menyebabkan suhu badan kita melebihi suhu normal ataupun kita panggil strok HAPA ataupun berada di bawah pancaran matahari yang sangat panas. Boleh juga menyebabkan suhu badan kita melebihi normal. Okey, dan yang ketiga adalah disebabkan senaman berat. Sekiranya seseorang individu itu melakukan senaman, suhu badan juga boleh melebihi suhu normal. So di sini saya ringkaskan, cikgu ringkaskan faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Yang pertama sama ada disebabkan oleh jangkitan bakteria, iaitu jangkitan bakteria ataupun virus, terdedah kepada keadaan panas melampau, strok HAPA ataupun selaran matahari yang melampau, dan yang ketiga senaman. Ya, ketika kita melakukan senaman berat, maka tiga-tiga aktiviti ini ataupun keadaan ini boleh menyebabkan suhu badan kita melebihi normal. Jadi cikgu rasa sampai di sini dulu kelas kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa di dalam kelas yang akan datang. Maka cikgu ucapkan selamat belajar.